Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syarul Ramadan bin Muhammad Sian daripada Kumpulan 14 akan menerangkan secara umum konsep Makrifatullah bersama rakan-rakan saya iaitu Amin Afiq, Muhammad Aiman bin Asmawi dan Amirul Al-Ghazali. Kami berempat akan menerangkan ilmu Makrifatullah daripada segi konsep secara umum, pandangan ulama dan beberapa perkara yang kita perlu ketahui sebelum kita mengenal Allah dan kesimpulannya. Okey, kita teruskan kepada pembentangan. Konsep Makrifatullah secara umum. Makrifatullah dari segi bahasa berasal daripada perkataan arafa dan yurifu yang bererti mengetahui dan mengenal. Makrifatullah juga merupakan pengetahuan yang bersifat eksoteris iaitu zahir tetapi lebih mendalam terhadap penekanan aspek eksoteris iaitu batin untuk memahami rahsia Allah. Makrifatullah dari segi tasawuf pula untuk mengenali diri sendiri. Dengan melakukan aspek spiritual untuk merasakan kehadiran Allah melalui amalan-amalan zikir, solat serta amalan-amalan yang lain. Hal ini bertujuan untuk membina hubungan yang erat antara hamba dan pencipta. Makrifatullah dari segi fiqh pula merupakan segala suruhan dan larangan Allah serta cara pelaksanaannya yang melibatkan hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ia juga untuk menzahirkan bersungguh-sungguh kebenaran hakikah makrifahnya dengan mentaati segala suruhannya. Seterusnya, pandangan ulama tentang Makrifatullah. Ada 4 pandangan ulama iaitu Al-Ghazali, Ibnul Arabi, Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Daripada Imam Al-Ghazali, penyucian jiwa dan zikir kepada Allah secara terus menerus sehingga pada akhirnya akan mampu memilih Tuhan yang hati yang nurani. Hati nurani ini merupakan kelazatan beribadah yang dilakukan oleh manusia. Ibnu Al-Ghazali sangat berkaitan tentang konsep tasawuf ataupun mistisme Islam. Pada pandangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini mengajar kita bahawa Makrifatullah mencakup pemahaman yang mendalam tentang hakikat Allah, pengalaman kehadirannya dan hubungan peribadi dengannya. Pengetahuan tentang Allah tidak hanya bersifat intelektual tetapi juga bersifat pengalaman batiniah. Ini mencakap pengalaman spiritual yang mendalam yang dapat dicapai melalui ibadah refleksi dan kontemplasi. Mengenal Allah iaitu daripada pandangan Imam Ghazali, mengenal Allah iaitu dengan ibadah yang mendalam. Macam mana? Ibadah yang mendalam dilakukan dengan penuh kesedaran dan kekusyukan dalam membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Kesedaran akan keterbatasan manusia dan kebergantungan mutlak kepada Allah. Imam Ghazali memberitahu kepada kita bahawa Makrifatullah membantu seseorang untuk mengatasi sifat-sifat yang negatif seperti kesombongan dan egois. Manusia akan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Seterusnya, pandangan ulama tentang Makrifatullah iaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini memberi pandangan segala sesuatu dalam alam semesta mencerminkan keberadaan Allah. Dalam pandangan Ibnu Arabi, Tuhan tidak hanya ada dalam realitasnya yang mutlak tetapi juga ada dalam segala sesuatu perkara. Seterusnya, wadah al-wujud iaitu kesatuan eksistensi. Daripada pandangan Ibnu Arabi mengajar bahawa Allah adalah
eksistensi mutlak dan segala sesuatu yang ada menampakkan diri keberadaan Allah. Oleh itu, alam semesta ini serta isinya tidak terpisah daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mencakap pengalaman batiniah yang mendalam, Ibnul Arabi juga berpandangan Ma'rifatullah ini menggunakan bahasa, simbol dan metafora untuk menyampaikan pemahamannya tentang Ma'rifatullah. Sebagai contoh, Ibnul Arabi ini menggunakan simbolisme geometris seperti lingkaran, segitiga dan persegi untuk menyampaikan konsep mentaksiskannya. Misalnya, lingkaran dapat melambangkan kesatuan dan ketidakwujudan mutlak, sedangkan segitiga dapat mewakili konsep-konsep seperti Tuhan, alam semesta dan manusia. Serta Ibn Arabi ini pada pandangannya, Ma'rifatullah ni sering menyampaikan hubungan antara pencari, iaitu kita, dan Tuhan dengan menggunakan bahasa cinta. Macam mana bahasa cinta itu? Sebagai contoh, kita selalu berzikir kepada Allah selepas kita solat dan sebagainya. Okey, terima kasih. Thank you. Berdasarkan pandangan ulama tentang Ma'rifatullah daripada Ibn Taymiyah, Ma'rifatullah harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis. Menolak konsep tasawuf yang dianggapnya menyimpang daripada ajaran Islam murni, dan dia memandang bahawa fokus utama haruslah pada pemahaman yang benar terhadap wahyu Allah. Ma'rifatullah juga dapat dicapai melalui kajian ilmu agama yang mendalam dan ketaatan yang tulus kepada ajaran Islam. Ilmu agama yang dimaksud mencakup pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, tafsir, fiqh, akidah dan bidang-bidang studi Islam lainnya. Konsep Ma'rifatullah, perlawanan terhadap kesesatan dan keberhalaan merupakan tindakan yang dilarang. Menentang keras kecenderungan beberapa kelompok sufisma, Ibn Taymiyah juga menilai beberapa bentuk zikir yang dianggap terlalu berlebihan atau tidak berdasar pada praktik-praktik yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Berdasarkan pandangan ulama tentang Ma'rifatullah daripada Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Ma'rifatullah merupakan sifat-sifat Allah dan pengalaman dan kedekatan dengan Allah yang diperoleh melalui ibadah dan ketakwaan. Ma'rifatullah juga merupakan keseimbangan antara pengetahuan teologis dan pengalaman spiritual dalam mencapai Ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendalami ilmu Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, kita perlu mengetahui hukum akal. Hukum akal mempunyai 3 hukum sahaja, iaitu wajib, mustahil dan harus. Ketiga-tiga elemen hukum ini perlu ada untuk mengenal Allah. Wajib yang terdapat dalam hukum akal mempunyai 2 bahagian, iaitu wajib dururi dan wajib nazhari. Wajib dururi merupakan perkara yang diterima akal tanpa perlu difikir ataupun dibuktikan kerana perkara tersebut jelas dan tepat dari segi akal. Contoh situasinya, setiap benda mesti mempunyai pergerakan ataupun kaku. Sekiranya benda itu melakukan pergerakan, benda itu tidak kaku, dan begitu sebaliknya. Pergerakan dan kaku merupakan sifat makhluk, makhluk merupakan benda baharu. Yang kedua, wajib nazhari, tertumpu kepada perkara yang telah difikirkan, dibahaskan dan diteliti dengan bukti-bukti dalil untuk dipahami dan diyakini kesahihannya. Contohnya, kita mempelajari sifat-sifat Allah berdasarkan penerangan dan dalil yang kukuh. Allah Subhanahu Taala bukanlah benda yang tidak dapat dilihat, dan perkara tersebut diterima akal tanpa dibuktikan. Setelah terbuktinya kewujudan Allah, dan barulah akal kita menghukum wajib bahawa Allah itu ada. Yang kedua, hukum mustahil mempunyai 2 bahagian, iaitu mustahil dururi dan mustahil nazhari. Mustahil dururi merupakan perkara yang tidak diterima pada akal tanpa menunjukkan bukti dan tidak perlu difikirkan. Contohnya, adakah akal kita terima bahawa malam dan siang berlaku pada waktu yang sama? Itu yang kita tolak secara mentah-mentah, kerana malam dan siang saling bersilih ganti. Mustahil nazhari pula membawa maksud perkara yang ditolak setelah membuat pembahasan, pemikiran dan telah dihuraikan dengan bukti dan dalil yang kukuh.
contohnya terdapat seseorang yang menyatakan bahawa ada kekuasaan selain Allah, maka dengan pantas akal kita menyatakan perkara itu mustahil. Hal ini kerana tiada yang dapat menyaingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukumlah mustahil bahawa ada kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ialah hukum harus. Harus di sini membincangkan perkara yang boleh diterima atau tidak boleh diterima oleh akal. Hukum Allah menentukan bagi suatu perkara ialah harus. Contohnya kewujudan alam ini, sebenarnya kewujudan alam ini harus sahaja untuk diciptakan oleh Allah. Alam ini boleh ada atau tiada. Kewujudan alam ini tidak memberi bekas kepada Allah, malah kita seharusnya minta tolong kepada Allah kerana kewujudan kita ini hanyalah harus diciptakan dan dari segi hukum akal. Ketiga, hukum akal ini amat penting dipelajari kerana hukum akal ini adalah asas kepada makrifatullah, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada golongan yang perlu mempelajari ilmu makrifatullah. Semua warga Islam diwajibkan untuk mempelajari ilmu makrifatullah kerana ilmu ini asas kepada ilmu tauhid. Tanpa mengenal Allah, ibadat hanyalah sia-sia. Golongan mukallaf, yakni orang yang sudah akil baligh, wajib mempelajari ilmu makrifatullah. Golongan tersebut ialah merupakan lelaki yang berusia 15 tahun dan ke atas dan perempuan yang berusia 9 tahun dan ke atas. Okey, kaedah makrifatullah. Ada dua cara yang dapat kita mengenal Allah, iaitu yang pertama ialah melalui makrifat ilmi. Makrifat ilmi ni merupakan salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk mengenal Allah. Makrifat ilmi ni ialah cara mengenal Allah berpandukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu mengenal Allah. Antara ilmu yang boleh dipelajari untuk mengenal Allah ialah dengan mempelajari ilmu sifat 20. Ilmu ini juga perlu berlandaskan daripada ulama tersohor, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Kita juga boleh mempelajari ilmu mengenal Allah ini dengan ilmu tauhid 3 serangkai, iaitu yang pertama ialah tauhid rububiyah, yang kedua ialah tauhid uluhiyah dan ketiga ialah tauhid asma wa sifat. Okey, kaedah yang kedua untuk kita mempelajari ilmu makrifatullah ini ialah menggunakan makrifat hati. Makrifat hati ni merupakan cara kita untuk mengenal Allah dengan menggunakan hati. Contohnya, hati kita ni selalu mengingati Allah sepanjang masa dan fikiran kita ni berpaling daripada semua yang bukannya Allah. Tidak semua orang mampu untuk mengenali Allah melalui cara ini, kerana cara ini membezakan martabat seseorang yang mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara golongan yang menggunakan cara ini ialah golongan sufi yang sentiasa mengingati Allah. Okey, perkara yang perlu kita pelajari dalam makrifatullah. Terdapat beberapa perkara yang wajib kita perlu mempelajari dalam mengenal Allah, iaitu kita perlu mengenal asma Allah, mendalami sifat-sifat Allah dan mengenal af'al Allah. Asma Allah merupakan nama-nama Allah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Kita boleh mengenal nama-nama Allah dengan mengenal pasti 99 nama Allah dalam Al-Quran. Kesannya, kita akan lebih mengetahui nama-nama Allah yang agung. Alangkah baiknya sekiranya menelaah setiap nama Allah dalam kehidupan kita. Selain itu, kita boleh mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mempelajari ilmu sifat 20 dan ilmu tauhid 3 serangkai untuk mendalami sifat-sifat Allah. Dari situ kita tahu bahawa sifat-sifat Allah meliputi semesta alam. Di samping itu, kita juga perlu mempelajari af'al Allah, iaitu perbuatan Allah. Setiap benda dan perkara yang baru merupakan ciptaan Allah. Kita boleh mengkaji bagaimana alam dicipta, pembentukan manusia dan rahim wanita dan sebagainya. Jadi, kita sebagai peminjam ini hendaklah menjaga anggota badan dengan mencegah kemungkaran dan melakukan kebaikan. Akhir sekali,
Perkara yang kita perlu dipelajari yang dalam ilmu ma'rifatullah ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Zat merupakan sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak berjisim. Zat ini juga tidak boleh digambarkan oleh apa-apa bentuk sekalipun. Zat Allah adalah miliknya yang mutlak dan tersendiri. Zat Allah itu memenuhi dan meliputi langit dan bumi. Terdapat dua peringkat yang ada dalam ilmu ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah secara ijmal dan secara tafsil. Ma'rifatullah secara ijmal membawa maksud mengenal Allah secara umum. Intinya kita beriktikad bahawa Allah itu merupakan zat yang wajib disembah. Selain itu, kita juga beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat, yakni sifat kesempurnaan yang tidak berpenghujung. Kita sekaligus beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci daripada segala sifat-sifat lemah dan sifat-sifat yang tidak sepatutnya yang ada pada sifat Allah. Kita juga perlu beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang elok yang tiada mengetahuinya melainkan Dia. Yang kedua, secara tafsil merupakan cara yang lebih mendalam berbanding dengan secara ijmal. Di sini kita seharusnya mendalami sifat 20 secara satu persatu dengan mengenali sifat nafsiyah, salbiyah, makni dan ma'nawiyah, sifat 20 mustahil dan satu sifat harus. 41 sifat perlu dihuraikan satu persatu bersama dalil-dalil yang kukuh, sama ada dalil akli ataupun dalil nakli. Dari segi asma Allah, kita perlu mengetahui 99 nama Allah secara mendalam dalam Al-Quran dan hadis. Makam-makam orang yang telah mempelajari ilmu ma'rifatullah, setiap insan yang dapat mengenai Allah akan merasai kelazatan dalam melakukan sebarang ibadat. Hal ini kerana kesungguhan mereka untuk mendekati diri mereka kepada Sang Pencipta. Hal ini dapat ditunjukkan melalui peringkat atau makam golongan yang mempelajari ilmu ma'rifatullah. Yang pertama, makam taubat. Makam taubat menggambarkan seseorang yang kembali kepada pangkal jalan. Secara terperincinya, sufi yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa yang dia lakukan. Taubat yang dilakukan oleh sufi merupakan taubat nasuha. Taubat ini dilakukan dengan sepenuh keinsafan dengan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama yang bakal mendatangkan kemurkaan Allah. Selain itu, sufi melakukan segala amal kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makam zuhud. Makam zuhud menggambarkan seseorang yang tidak tunduk terhadap keduniaan. Ini bermaksud mereka meninggalkan kesenangan di dunia untuk rela bersusah payah di dunia untuk mendapatkan kesenangan hidup di akhirat. Sesetengah ulama menggambarkan dunia ini sebagai bangkai yang busuk yang bakal musnah. Disebabkan itu mereka menempuh kehidupan seperti itu untuk kehidupan di akhirat. Itulah tanda kemanisan yang sentiasa merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makam sabar. Makam sabar menggambarkan situasi yang di mana ahli sufi ini sentiasa cekal dan sabar dalam menghadapi segala godaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala godaan dan cubaan ini mereka melihat sebagai penawar kehidupan mereka. Mereka lebih rela hidup sedemikian kerana mereka lebih merisaukan tentang nikmat mereka peroleh di dunia. Hidup sederhana dan mencukupi kehidupan yang didamba oleh ahli sufi. Yang keempat, makam tawakal. Makam tawakal menggambarkan seorang sufi yang sentiasa berserah diri kepada Sang Pencipta. Setiap pemberian Allah kepada dia sentiasa diterima dengan dada yang lapang, tidak dikira dugaan ataupun nikmat. Makam khauf yang kelima, seseorang sufi yang sentiasa tenang kerana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sufi tersebut sentiasa mengingati Allah sehingga dia tidak berasa takut untuk terjebak dalam gaung kemaksiatan. Golongan sufi ini akan dijaga oleh Allah daripada perkara yang melalaikan. Yang keenam, makam ar-raja. Ar-raja atau pengharapan adalah satu makam para salik penempuh jalan menuju Allah. Golongan sufi merasa ketenangan yang tidak dirasai oleh orang awam. Kedudukan ini juga tidak di mana golongan sufi sentiasa menunggu sesuatu dicintai atau dinambakan. Tidak lain tidak bukan kasihnya ilahi yang mereka harapkan. Oleh itu, ilmu ma'rifatullah merupakan ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita terhadap kepada Allah akan bertambah, rasa cinta terhadap ilahi kian bertambah disebabkan ilmu ma'rifatullah. Terdapat beberapa syarat yang perlu diambil tahu dalam menuntut ilmu ma'rifatullah. Antaranya ialah seseorang itu hendaklah mempunyai iktikad yang jazam. Seseorang itu perlu mengenal Allah dengan keyakinan yang teguh dan mempunyai pegangan yang mantap tanpa mempunyai syak
zan dan waham. Ketiga-tiga perasaan perlu dibuang supaya kita dapat menafikan dan mengisbatkan syahadah kita dengan baik. Selain itu, ketiga-tiga perasaan yang bakal menggugat keimanan seseorang. Selain itu, dalam mendalami ilmu makrifatullah, kita juga perlu mendapatkan muafakat dengan yang sebenar. Hal ini bermaksud setiap kepercayaan yang dimakrifatkan hendaklah diredai Allah dan diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diiktikad oleh para sahabat dan salafus soleh. Perkara yang bertentangan dengan kepercayaan tersebut tidak dipanggil sebagai makrifatullah. Akhir sekali, ilmu makrifatullah yang dipelajari perlu dibuktikan dengan dalil. Sesebuah pegangan itu hendaklah dibuktikan dengan dalil yang kukuh dan mantap, sama ada dalil akli dan dalil nakli. Sesuatu pegangan yang tiada dalil tidak dinamakan sebagai makrifat. Ia dipanggil sebagai taklid. Syarat-syarat ini perlu diterapkan supaya proses dalam menuntut ilmu mengenal Allah dapat berjalan lancar dan tidak sesat oleh ajaran yang sesat. Pegangan seseorang dalam menuntut ilmu perlulah kuat serta mempunyai akal yang celik supaya dapat membezakan mana yang batil, mana yang hak. Okey, kesimpulannya ialah umat Islam wajib untuk mempelajari ilmu makrifatullah ini kerana ia penting untuk kita mengenal Allah dan mengapresiasi kehebatannya. Ilmu ini memainkan peranan yang penting untuk memperkuatkan ilmu tauhid dan dasar kepercayaan kita kepada keesaan Allah. Kaedah untuk mempelajari ilmu ini amatlah mudah, iaitu melalui dua perkara, iaitu makrifat ilmi dan makrifat hati. Iaitu makrifat ilmi ini cara mengenal Allah, mengetahui ilmu pengetahuan, iaitu contohnya mempelajari ilmu sifat-sifat 20, dan makrifat hati juga merupakan ilmu untuk mengenal Allah melalui hati, iaitu menjaga kesedaran dan ingatan kita terhadap Allah sepanjang masa. Okey,